Kalau UMNO tak mahu, ada orang lain mahu. Itu kata seorang pengamal undang-undang yang paling terkenal di Malaysia. Beliau kata, kalau UMNO tak mahu, ada orang lain mahu. Wow, apa cerita ini? Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Zaid Ibrahim mengajak semua pemimpin UMNO mengenepikan ego dan membuat keputusan yang matang bergabung dengan Pakatan Harapan bagi membentuk Kerajaan Persekutuan. Muhammad Zaid berkata, pengerusi PH merangkap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan 82 ahli parlimen dan pasti beliau akan menjadi Perdana Menteri sama ada pada hari ini ataupun esok, katanya. Anwar Ibrahim memberi penghormatan kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk menyertai kerajaan. Tapi peliknya, pemimpin dalam BN UMNO ada yang tak mahu. Ada yang rela dipecat. Ada kata Presiden kena berhenti letak jawatan. Ini semua tidak relevan. Tawaran itu diberi kepada ahli parlimen yang menang. Dan isu ini hanya tertumpu kepada ahli parlimen. Yang tak bertanding, yang digugurkan, bukan ahli parlimen, yang kalah ahli parlimen diam-diam sajalah, katanya. Saya percaya Anwar akan mendapat sokongan itu. Kalau UMNO tidak mahu, ada orang lain yang mahu. Dan usah kelirukan isu, katanya menerusi laman Facebooknya hari ini sambil meminta pemimpin UMNO berfikir kerana tidak mudah menjadi pembangkang. Katanya, memang mudah. Kata Zaid, memang mudah bercakap untuk menjadi pembangkang. Tetapi apa yang berlaku di Kelantan menunjukkan sebaliknya. Cakap bolehlah apabila kita jadi pembangkang. Di Kelantan kita sudah jadi pembangkang 32 tahun. UMNO pembangkang. Apa proses? Apa kemajuan? Tiada kan? Apa yang dapat dilaksanakan sebagai pembangkang? Katanya. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zaid ini. Memang betul. Cakap senang nak jadi pembangkang, tapi sudah jadi pembangkang, baru kamu tahu macam mana rasa pembangkang yang sebenar. Adakah boleh hidup lagi atau tidak? Itu baru kamu tahu selepas jadi pembangkang. Pada PRU 15, Zaid berkata, BN tewas di Kedah, Kelantan, Terengganu, apa yang disifatkannya sebagai hilang semuanya atau total loss. Dalam konteks ini, sepatutnya kita berterima kasih kepada Anwar kerana menjemput kita. Kita juga kena berterima kasih kepada Presiden UMNO, iaitu Zahid Hamidi, yang cuba menyelamatkan UMNO dan beri sedikit oksigen kepada parti untuk terus hidup. Sepatutnya kita berterima kasih dan kita menyahut seruan ini. Buatlah apa yang boleh untuk mengukuhkan parti. Maka pencapaian 30 kerusi itu, alhamdulillah, kita bernasib baik kerana ada peluang untuk kembali kepada kerajaan, katanya. Muhammad Zaid berkata, ahli UMNO jangan emosional semata-mata tidak dapat jawatan tertentu dan sebagainya. Soal isu luaran, isu siapa sepatutnya jadi presiden, dasar apa adalah soal lain dan jangan campur adukan. Tanggungjawab kita ialah untuk membantu menubuhkan kerajaan dan itu mustahak. Kalau kerajaan itu Anwar Ibrahim, maka kita terimalah kerana dia lebih daripada kita. Kita kena terima hakikat bahawa setiap hari tidak ada kerajaan yang berfungsi, maka ekonomi kita rugi berbilion ringgit. Pada PRU 15, PH menang 82 kerusi, Perikatan Nasional 73, BN 30, GPS 22, GRS 6, Parti Warisan 3, PBM 1 dan Bebas 2. Terdahulu BN memetik sumber mengatakan bahawa ahli Parlimen BN dipercayai sepakat menyerahkan kepada budi bicara yang di Pertuan Agong dalam soal memutuskan calon Perdana Menteri ke-10. Blok parti itu difahamkan mengambil pendirian berkecuali dan memilih mana-mana Perdana Menteri sama ada PH atau PN terpulang kepada Agong. Setakat ini ada dua nama yang dicalonkan, iaitu Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin. Mengulas lanjut, sumber itu memaklumkan ahli Parlimen BN juga bersetuju hanya akan menyertai mana-mana gabungan kerajaan jika dijemput
gabungan yang menang, dan jika sebaliknya mereka sepakat untuk kekal sebagai pembangkang. Malam tadi, Timbalan Pengurusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kesediaan gabungan itu untuk menjadi blok pembangkang selain mencadangkan PN dan PH membentuk kerajaan bersama. Hari ini, Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hisamuddin Hussein pula menyatakan hasrat sama supaya BN berperanan sebagai pembangkang, menunjukkan BN sepakat mengambil keputusan en blok dalam menentukan soal pencalonan Perdana Menteri. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Pagi subuh ini saya digemparkan dengan satu risikan dan laporan yang amat menarik yang boleh kita sahkan daripada agenda Daily, menulis bahawa Anwar mendedahkan satu konspirasi terancang, cubaan kelirukan Agong gagal. Veteran UMNO yang juga bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa berkata, proses pemilihan Perdana Menteri ke-10 menjadi rumit disebabkan ada pihak sejak daripada awal menyiapkan konspirasi terancang. Beliau berkata pakatan sulit yang dilakukan sejak sebelum PRU15 tanpa menyedari bahawa ianya menjadi kesalahan besar, tidak sah dan batal. Tanpa menyebut mana-mana pihak, Anwar berkata dasar parti itu iaitu No Anwar No DAP yang diputuskan Perhimpunan Agung PAU UMNO adalah pengikat kepada semua ahli dan tidak boleh dirombak oleh mana-mana individu. Sebarang tindakan yang bercanggah dengan dasar itu adalah tidak sah dan batal, katanya dalam kenyataan hari ini. Anwar berkata, pendirian ahli parlimen yang dipilih untuk menentukan siapa yang mereka sokong untuk memegang jawatan Perdana Menteri mesti dibuat oleh ahli itu tanpa sebarang tekanan. Ahli berhak membuat keputusan mengikut dasar parti yang telah diputuskan secara sah. Sebarang dokumen lain yang cuba dimanipulasi adalah batal dan tidak sah serta tidak berperlembagaan, katanya. Anwar juga berkata beliau difahamkan bahawa ada pihak yang sekali lagi cuba mengelirukan yang di Pertuan Agong dengan dokumen yang bukan saja bercanggah dengan perlembagaan negara, malah bertentangan dengan keputusan Dewan Tertinggi BN yang baru dibuat hari ini. Perbuatan untuk menjayakan konspirasi terancang ini amat serius dan telah melanggar dasar Perhimpunan Agung UMNO serta keputusan Dewan Tertinggi BN. Justru kita yakin pada kebijaksanaan dan sikap adil yang di Pertuan Agong sebagai penguasa mutlak melantik seorang Perdana Menteri. Masalah konspirasi yang terbongkar tentunya akan diurus sendiri oleh UMNO dan Barisan Nasional, insya-Allah, katanya. Saudara-saudara sekalian, semalam juga dua portal telah memadam ciapan berita palsu mendakwa Anwar Ibrahim dilantik Perdana Menteri sementara. Berita palsu ataupun ciapan yang dikatakan itu ialah selepas membuat ciapan palsu mendakwa kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri sementara, dua portal memohon maaf atas kesilapan dilakukan mereka. Dua portal tersebut yang pro kepada Anwar dan satu lagi dimiliki oleh seorang ahli majlis tertinggi UMNO mengeluarkan ciapan dalam akaun Twitter mendakwa Pengerusi Pakatan Harapan PH itu sudah mendapat perkenan yang di Pertuan Agong dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Portal The Vibes dan Free Malaysia Today dalam ciapan kemudian yang mengeluarkan permohonan maaf atas kesilapan yang dilakukan selepas tular tangkap layar ciapan tersebut dalam media sosial. Untuk rekod, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Anwar sebentar tadi telah dijemput oleh Istana Negara untuk membincangkan isu pembentukan kerajaan dan pelantikan jawatan Perdana Menteri yang ke-10. Setakat ini, masih tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan daripada Istana Negara berhubung siapa yang bakal dilantik sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kita dapat kesahkan bahawa belum ada sesiapa yang mendapat majoriti atau menjadi Perdana Menteri sehingga pada pagi ini.